Kelulut adalah satu nama yang tidak asing lagi di negara ini. Ianya adalah sejenis lebah yang tidak bersengat, sinonim dengan penghasilan madu yang bermanfaat untuk kesihatan dan kecantikan. Suatu ketika dahulu, orang-orang Kitani tidak tahu bagaimana untuk menternak kelulut. Bahkan ada masanya, kelulut diancam kepupusan disebabkan oleh pembangunan yang pesat dijalankan. Semuanya ini berubah apabila anak-anak tempatan mempelajari cara-cara penternakan kelulut dan mengubah persepsi masyarakat akan kepentingan serta sumbangan kelulut terhadap kehidupan Kitani. Dari situ penternakan kelulut semakin berkembang dan perusahaan produk yang dihasilkan daripada kelulut tumbuh bagaikan cendawan di negara ini. Dokumentari ini akan menyingkap rahsia spesies kelulut yang tidak diketahui orang ramai dan bagaimana binatang sekecil ini berpotensi untuk menjadi salah satu kunci menjana ekonomi negara. Semuanya bermula dari sini. Kelulut dikenali sebagai stingless bee atau lebah tidak bersengat dan termasuk dalam keluarga Apidae, iaitu serangga memakan nektar tanda bunga. Perbezaan kelulut dan lebah madu adalah kelulut tidak bersengat dan saiz badannya lebih kecil berbanding dengan lebah madu. Dari segi binaan sarang, kelulut membina sarang dalam sistem tertutup dan cara penyimpanan madu adalah dalam pot atau tempayan yang dilapisi dengan propolis. Manakala lebah madu membina sarang berbentuk eksagon tergantung secara menegak. Pada lazimnya, kelulut hidup dalam rongga pokok, rongga batu dan rongga tanah. Kelulut mudah didapati di negara-negara tropika dan subtropika dan dianggarkan hampir 500 spesies kelulut terdapat di serata dunia. Kajian yang telah dijalankan oleh pakar pengkaji lebah bernama David Robick di Ulu Belalung daerah Temburong pada tahun 1991 telah mengenal pasti 22 spesies kelulut di negara ini. Menurutnya lagi, ada 12 spesies yang belum direkodkan. Spesies memainkan peranan penting dalam peternakan kelulut di negara ini. Ada spesies yang senang diternak dan menghasilkan kuantiti madu yang lebih banyak berbanding spesies lainnya. Saya berjumpa dengan salah seorang pengasas penternakan kelulut di negara ini, iaitu Awang Mitasbih bin Haji Mamit di Kampung Sungai Kelukos untuk mendalami secara dekat spesies-spesies kelulut tempatan. Beliau memiliki syarikat tasbih Meliponiculture Farm khusus untuk ternakan kelulut. Ladang ini memiliki lebih 100 buah rumah kelulut dari 18 spesies tempatan dan ianya dibukakan kepada pengunjung dari dalam dan luar negeri. Di sinilah beliau memperkenalkan spesies kelulut dan berkongsi maklumat yang jarang diketahui orang ramai.
ada lazimnya untuk mengenal pasti spesies-spesies kelulut ini. Pada asasnya kita boleh melihat melalui daripada morfologi badan dan warna dan juga melihat struktur sarang seperti bentuk telur, ada yang bertumpuk dan ada yang berbentuk lingkaran, dan juga melihat bentuk tempayan madu dan bentuk pintu masuk. Pintu masuk sarang kelulut ataupun dipanggil corong adalah salah satu asas untuk mengenal pasti spesies kelulut. Setiap spesies kelulut mempunyai corong yang berbeza-beza. Ada yang bersaiz besar dan ada yang bersaiz kecil. Seekor kelulut mampu terbang sehingga 200 ke 400 meter dari sarang untuk mendapatkan sumber makanan. Justru itu tanaman di sekitar rumah adalah penting untuk penternakan kelulut. Kuliti madu bergantung jenis bunga yang dilawatinya, dan setiap bunga mengandung khasiat yang tersendiri. Jika banyak tanaman herba dan jenis berbunga, kemungkinan kuliti madu lebih tinggi. Memang rasa madu kelulut ini masa-masa manis, ada kalanya pahit manis dan ada kalanya manis sepenuhnya. Begitu juga dengan warna, semuanya bergantung kepada nektar tumbuhan yang diambilnya, dan juga ada beberapa yang boleh mempengaruhi warna dan rasa, seperti musim kemarau, tengkujuh, kelembapan, kelamaan madu dalam tempayan dan sebagainya. Secara komersial, spesies Itama adalah spesies yang sangat popular di kalangan peternak kelulut tempatan dan lazimnya diternak di kawasan rumah. Spesies ini mudah diternak memandangkan sumber makanannya ada di sekeliling rumah, iaitu bunga dan pokok buah-buahan. Awang Mitasbih membawa saya melihat dengan lebih dekat lagi beberapa rumah sarang kelulut Itama di kawasan ladang beliau. Dalam pepokan ini seekor ratu, berekor penjantan dan beribu betina. Di sini ada kawasan telur, dan ini adalah tempat tabung madu. Bentuk corong Itama memang macam ini, panjang, ada yang panjang, ada yang pendek. Ini adalah corong Itama. Memang spesies Itama ini memang corongnya macam ini, bicak. Jadinya Itama ni yang menunjukkan kalau ani corongnya, ani jenis anunya, spesiesnya. Beliau juga menunjukkan kepada saya struktur pot madunya. Ia sendiri mengambil daripada gatah seperti macam gatah ibadah menangka, yang pokoknya mengandungi gatah, bukan daripada damar. Yang ini adalah propolis. Propolis ini yang diolah sama air liur, mengandungi enzim. Dan ini adalah tempayan madu. Kelulut Itama dapat menghasilkan madu yang banyak berbanding spesies lainnya. Satu koloni dapat menghasilkan 4 sehingga 6 liter madu setiap bulan. Rasa madunya adalah masam-masam manis. Banyak produk-produk kelulut yang dihasilkan di negara ini adalah daripada spesies Itama. Selain Itama, spesies kelulut yang berpotensi tinggi untuk dikomersialkan adalah spesies Benghami. Berbanding dengan spesies Itama, spesies Benghami sedikit sukar diternak kerana sumber makanannya memerlukan pepohon yang tertentu. Boleh kita terangkan sedikit mengenai kelulut yang ada
Yang ini apa jenisnya ni? Ini adalah spesies Binghami ya. Binghami ini memerlukan resen atau damar, bukan seperti yang spesies Itaman ya. Ini dia punya tempayan madunya memang karas nih. Ini kalau pohon yang indah sesuai ataupun indah pohon yang terdapat pohon damar, memang indah menjadi nih. Ini dia punya pot madu pot madu ini memang dia punya basah sedikit daripada spesies utama ni. Damar adalah sekresi getah dari pohon-pohon hutan. Selain dari bunga-bungaan, ada beberapa spesies kelulut seperti Binghami yang mengambil sumber makanan dari damar. Selalunya madu dari sumber damar rasanya lebih lagi manis. Yang nak rasa. Ini manis sikit. Manis sedikit Ada spesies kelulut yang tidak sesuai untuk dikomersialkan walaupun rasa madunya enak dan manis. Ini adalah jenis Tetragonula sp dipanggil SP, dan keadaan madunya pun damit daripada kelulut hitam. Ini adalah bukan kelulut komersial, dan ini adalah telur. Telurnya pun bertabur, dan lagi ini telur tua. Ini biasanya madu ini susah dikit tok disiroknya, bukan macam kelulut komersial. Ada juga sebilangan spesies kelulut yang menghadapi resiko kepupusan disebabkan oleh pembangunan yang pesat. Apabila sumber makanan kelulut yang terdiri daripada pokok-pokok hutan termusnah, kelulut akan mengalami kelaparan dan lama-kelamaan akan mati. Awang Mitasbi menunjukkan salah satu spesies yang menghadapi risiko kepupusan, iaitu Erythrocastra. Ini spesies Erythrocastra. Erythrocastra ini memang badannya menguning, domannya menguning. Kuning Badannya kuning. So jenis badan kuning ya. Ini adalah pot-pot madunya ya. Tapi ini yang diperhatikan selama ini basah lagi hitam daripada spesies ini punya pot madunya. Ini jenis basar Badannya basah. Saya dulu. Ini asalnya panas sudah. Manis. Kebalik. Manis. Ini manis Manis. Ini bana manis Spesies seperti Erythrocastra yang menghadapi resiko kepupusan tidak digalakkan untuk diternak dan dikomersialkan. Awang Mitasbe menyarankan agar spesies-spesies seperti ini dibiarkan hidup membiak di dalam habitat semula jadinya di hutan-hutan demi mengekalkan kelestarian koloni mereka. Banyak potensi kelulut yang tidak diketahui dari segi kesihatan dan kecantikan. Bayangkan dari makhluk sekecil ini, banyak produk-produk tempatan telah dihasilkan. Dari spesies kelulut, saya beralih ke penghasilan produk-produk yang berasaskan kelulut untuk mengetahui potensi kelulut terhadap ekonomi negara. Produk-produk ini dihasilkan dari 3 komponen sarang kelulut, iaitu madu, propolis dan bipolin ataupun roti lebah.
Ketiga-tiga bahan ini mempunyai khasiat yang tinggi untuk kesihatan dan kecantikan tubuh badan. Pada masa ini, semakin banyak bilangan anak tempatan yang tertarik dengan penternakan dan perusahaan kalulut apabila mereka mengetahui nilai atau potensi kalulut dari segi kecantikan, kesihatan dan komersial. Sebilangan daripada mereka menternak kalulut untuk kegunaan diri sendiri. Di samping itu, ada yang menternak untuk perniagaan secara kecil-kecilan serta penghasilan produk hiliran. Produk-produk kesihatan dan kecantikan yang dihasilkan dari bahan kalulut kian berkembang pesat di negara ini. Saya berjumpa dengan beberapa pengusaha produk kalulut tempatan untuk memahami lagi perusahaan produk kalulut di negara ini. Saya Haji Sulaiman bin Haji Sahad, pengasas perusahaan Iman Putra daripada produk madu kelulut dan bidara. Pada mulanya kami cuma menghasilkan madu kelulut. Setelah didapati bahawa kelulut itu mengandungi potensi daripada apa yang dihasilkan seperti propolis, bipolin, ia dapat diproses untuk dijadikan sebagai bahan perubatan. Madu itu memang terkenal dengan khasiatnya sebagai dapat membersihkan kulit, menjaga kulit daripada kerusakan. Propolis itu dapat melindungi kulit daripada macam gigitan serangga, penyakit kulit, jerawat dan apa-apa jenis masalah kulit lah, insyaAllah. Bipolin dapat digunakan untuk sebagai bahan makanan. Ia memberi sumber vitamin untuk vitamin tambahan kepada tubuh badan. Jadi bila ada madu memang ada propolis, bila ada propolis memang ada bipolin. Jadi kami proses dengan melalui pembelajaran lah. Melihat dari dekat lagi bagaimana beliau menghasilkan sendiri produk tersebut adalah pengalaman yang tidak dapat saya lupakan. Boleh Pakcik terangkan apa yang Pakcik buat hari ini? Hari ini kami membuat minyak angin bidara yang diproses daripada pati daun bidara dan serang penyengat. Serang penyengat itu yang diambil, dibersihkan, lepas itu di double boil dengan minyak minyak pati bidara tadi untuk menghasilkan minyak angin daun bidara. Berapa lama Pakcik menyediakan sama memasaknya ni? Mengambil masa dalam 1 jam setengah untuk melarutkan ataupun menjadikan minyak daun bidara dengan sarang penyengat tadi. Anda boleh dibuka, sudah asal masuk saja mesti dimatikan. So untuk di luar semua supaya minyak kayu putih itu tadi merusak. Di dalam ini mengandungi propolis kelulut untuk merawat kulit. Ada propolis kelulut dalam ini ada propolis kelulut. So propolis kelulut itu adalah produk kita sendiri ya? Apa produk yang sendiri? Kita semua barangnya produk sendiri itu daripada macam yang sekeliling. Kini syarikat beliau sudah menghasilkan lebih dari 20 jenis produk kecantikan serta kesihatan dan pelanggan tetap beliau semakin bertambah dari masa ke semasa. Apa rasa kita membuat produk yang 100% Brunei ini? Apa perasaan kita membuat kita sendiri mengusahakan itu? Alhamdulillah, kita ni macam orang bangga. Yang orang kata ni itu mampu je membuat, bukan setakatnya orang melihat saja dan balik dari luar saja. Jadi kita ni ada macam orang, kita ni ada kemampuan. Alhamdulillah, nampak kita ni punya usaha itu berhasil. Sebagai orang tempatan kita ni orang sama-sama kita ni orang tempatan dari ragu-ragu menggunakan barang tempatan. Jadi tidak salah kita menggunakan barang tempatan dengan bahan-bahan organik yang ada dalam negeri kita ni sendiri. Produk-produk berasaskan kelulut dan bahan alami lainnya kian mendapat tempat di kalangan orang-orang Brunei. Malah gedung-gedung utama di negara ini
telah memasarkan produk-produk tersebut sebagai tanda sokongan terhadap penghasilan tempatan. Walaupun tanpa penggunaan mesin-mesin berteknologi tinggi ataupun secara besar-besaran seperti yang ada di luar negara, para pengusaha kelulut di negara ini mampu untuk menghasilkan produk menggunakan kreativiti masing-masing serta memenuhi permintaan pasaran tempatan. Bagi Haji Abidin bin Haji Tengah di Kampung Perpindahan Rimba, kreativiti inilah yang membolehkan beliau untuk pergi jauh lagi dalam penghasilan madu kelulut secara komersial. Bagi beliau, apa yang penting dalam perusahaan ini adalah minat, usaha dan ilmu pengetahuan dalam teknik penjagaan kelulut. Pengusaha yang baru, saya menasihatkanlah jangan mengambil membalik terlampau banyak dulu. Kata ni cuba dulu macam mana kawasan kata ni, berapa keluasannya. Kata ni ambil dalam 5 lot dulu, dalam sebulan okey, madunya macam mana kawasan kata ni adakah menyukupi. Kalau menyukupi tambah lagi, barangkali kalau mau macam 30, kami nambah lagi ke 10 lagi 40. Tadi lihat lagi macam mana kerana masih lagi penghasilannya indah berkurangan ataupun masih macam mengambil terlampau banyak 40. Kalau sekiranya hasilnya mengurangkan, kita stop saja sampai 40. Tambahan pula, bidang perusahaan produk kelulut juga sudah dipelopori oleh pengusaha-pengusaha wanita secara sambilan maupun sepenuh masa. Antara salah seorang pengusaha wanita tersebut adalah Hajah Mariam Haji Osman di Kampung Jarudong. Menternak kelulut ini tidak susah, tapi bagi orang yang baru hendak berkecimpung dalam ini harus mempelajari teknik apa makanan kelulut yang perlu kita ni sediakan. Sebabnya kalau kita ni ikut orang saja, kita ni indah mengikut ke makanannya tu, kelulut itu akan pupus. Sebenarnya kelulut ini mahu kita ni rajin. Rajin, kuasanya harus bersih. Itu ia akan menghasilkan madu yang banyak dan menyediakan bunga-bunga yang banyak untuk kesukaan kelulut. So dengan itu kepuasan kita ni memelihara kelulut itu dengan hasil madu yang diproduce oleh kelulut itu akan bagi kita ni happy. So kita ni ada feedback daripada kelulut dan kita ni bagi makan kelulut itu dengan makanan-makanan bunga yang berkhasiat. Banyak orang-orang dah kenal apa itu kelulut dan kami cuba untuk memelihara daripada pupusnya, pasal kelulut berasal dari hutan dan masa ni hutan banyak dikunukari untuk kemajuan rumah apa, dan kami mencuba untuk menyelamat dan untuk mengenalkan kepada generasi akan datang apa itu kelulut. Dan kelulut ini pun senang untuk memelihara. Beliau berganding bahu dengan suami Haji Saleh Mahmud untuk sama-sama mencapai matlamat tinggi dalam perusahaan kelulut. Sebenarnya kami mempunyai halat tuju lah berhubung dengan kelulut ini, dan kami bukan saja setakat berjual madu, berjual
produk hiliran, tapi ingin memperkembangkan lagi, membuat kajian, membuat dan satu masa nanti dijadikan sebagai salah satu destinasi pelancongan dan mungkin produk hiliran lebih banyak lagi akan dibuat, sebab ia memang berkhasiat tinggi, jadi mungkin untuk dipasarkan ke luar negeri. Ini adalah salah satu hal tuju untuk memasarkan ke luar negeri lah, di samping dalam negeri. Walaupun produk kelulut tempatan menghadapi persaingan sihat dari produk luar negara, para pengusaha percaya dan yakin produk tempatan boleh pergi lebih jauh lagi. Demi matlamat ini, para peternak dan pengusaha kelulut tempatan saling bekerjasama dalam memajukan industri penternakan dan penghasilan produk kelulut di negara ini. Mungkin pengusaha sekarang sudah mencapai daripada lebih 300 orang di negara kita. Alhamdulillah, dengan usaha macam ini kita boleh melindungi kelulut daripada kepupusan, dan lagi kita boleh mengambil manfaat daripada ternakan tersebut. Kalau boleh adanya kajian daripada pihak-pihak tertentu, misalnya daripada UBD, universiti, berhubung dengan khasiat-khasiat yang terdapat dalam madu, dalam produk hiliran. Jadi kalau ia memang mempunyai khasiat yang tinggi, bukan saja penternak yang untung, tetapi masyarakat Brunei juga untung, pasal ia memberikan kesehatan yang berguna kepada masyarakat. Dan harapan kami kepada pihak-pihak yang berkenaan supaya dapat bekerjasama untuk memajukan lagi perniagaan kecil yang dari produk dari aliran madu lah, dari kelulut. Ada pengusaha nanti madu kelulut ni, maksudnya ekonomi kita ni akan meningkat lagi. Disarankanlah kepada Negara Brunei Darussalam yang mau berniaga apa saja mesti ada kemauan dan kebolehan itu. Harapan saya seperti kawan-kawan yang lain ingin memajukan lagi peternakan lulut. Harap dapat memproduce produk-produk hilir and dapat sokongan daripada kerajaan. Secara tidak langsung, mereka telah memberikan nafas baru kepada kelulut dan membantu menghalangnya dari kepupusan. Dengan ini, generasi yang seterusnya akan dapat terus menghargai dan menikmati khazanah alami kita ni untuk pada masa yang akan datang. Kita ni tinggal di Brunei dengan makanan dengan apa yang ada di sekeliling kita ni. Kelulut pun makan apa yang ada di sekeliling kita ni. Jadi itu yang paling baik untuk kesihatan kita ni. Jadi kita ni mau menggunakan apa yang ada di dalam negara kita ni untuk diri kita ni sendiri, bukan bahan dari luar. Itu yang paling baik.